لا يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 102 berakhir pada ayat 103 dari surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah cuba kita merenung di antara maksud-maksud ayat dan pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang telah kita bacakan. Orang Yahudi sibuk melakukan sihir, silap mata dan jampi serapah. Mereka yang ingin membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibaca oleh puak-puak syaitan. Dan masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatkan dengan berkata, sungguhnya kami ini adalah cubaan untuk menguji imanmu. Sebab itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dan dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua akan ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahagiakan
dengan sihir itu kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara-perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidaklah memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka yakni kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. Dan kalaulah sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ayat yang telah kita baca menceritakan di antara perangai-perangai, iaitu golongan-golongan orang-orang Yahudi, iaitu mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir ni adalah ilmu yang dibelajar yang dengan tujuan untuk mendatangkan kesan buruk kepada seseorang itu tadi. Dan dia mudah dipelajari. Tapi bagi kita orang Islam, maka amalan sihir merupakan satu amalan yang merupakan dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar. Amalan itu dilakukan daripada zaman jahiliah dahulu. Amalan dan sampai hari ini amalan sihir itu masih ada lagi. Yang Nabi katakan, kata Nabi, jauhlah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Nabi kata, jauhlah diri kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Maka sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah 7 perkara itu? Lalu baginda menjawab, 7 perkara yang membinasakan itu, kata Nabi, yang pertama, mempersyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang besar, dosa yang akan membinasakan. Syirikkan Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Amalan itu merupakan amalan yang menjadi dosa besar. Yang kedua, mengamalkan sihir. Ilmu sihir. Yang ketiga, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat, kata Nabi, amalan-amalan yang merupakan yang membinasakan, kata Nabi, memakan harta anak yatim. Yang kelima, memakan riba. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan-perempuan yang bersih dari melakukan perbuatan zina. Dalam itu antara 7 perkara yang Nabi suruh kita ni jauhkan. 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Yang kedua, mengamalkan sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat, amaran yang membinasakan, memakan harta anak yatim. Yang kelima, memakan riba. Yang keenam, lari, berpaling daripada medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan-perempuan mukmin yang suci, kita tuduh dia berzina. Itu antara 7 perkara yang membinasakan. Dan kata dalam satu hadis lain, kata Nabi, di antara dosa besar ialah memaki seorang lelaki akan 2 ibu bapanya. Sahabat bertanya, adakah seorang lelaki bererti memaki ibu bapanya? Jawab baginda, ya, mula-mula ia memaki bapa seorang lelaki, lalu lelaki itu memaki bapanya dan memaki ibunya, kerana ia orang yang mula memaki, dan seolah-olah ialah yang memaki ibu bapanya sendiri. Itu antara benda-benda yang pun dilarang juga tadi. Dari kitab bahagian-bahagian dosa besar. Banyak. Kalau dalam kitab yang ada pada saya ini, dia menulis tidak kurang daripada 80 di antara perkara-perkara dosa-dosa besar. Syirik merupakan apa tadi, amalan sihir merupakan sebahagian daripada dosa besar. Ada lebih kurang 93 perkara-perkara dosa besar. Saya cuba contohkan pada tuan-tuan 10 pada hari ini.
ataupun 15 antara perkara-perkara dosa besar yang kita kena jaga jauhi. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar ni syirik besar, menyekutukan Allah. Satu. Nombor dua, syirik asghar, syirik yang kecil, iaitu riak. Riak ni pun antara perkara dosa besar. Yang ketiga, dengki, hasad, dengki. Yang keempat, takbur. Takbur ni pun merupakan sombong, takbur, merupakan dosa-dosa besar. Merupakan dosa-dosa besar. Yang kelima, marah yang ditolak oleh kebaikan, marah yang ditolak oleh kebatilan. Maknanya marah yang tak tentu pasal marah. Ada masa kita marah, tapi marah tu baik. Tapi bukan ada masa marah tu tak baik. Kita menolak kepada kebatilan tu kena marah lah. Tapi dalam bab marah yang ditolak oleh kebatilan, maknanya tak elok marah tu tadi. Yang keenam, sifat ujub. Ini merupakan dosa-dosa besar. Yang ketujuh, bermegah-megah atau berbangga-bangga. Yang ke-8, menipu. Yang ke-9, sifat munafik. Yang ke-10, melakukan kezaliman kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu antara 10 perkara-perkara dosa besar yang kita kena jauhkan, insya-Allah. Kita genong pada kitab kita. Dalam kitab ini Allah kata mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak syaitan dan masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman ini dia bukan mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman dia dapat kelebihan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Mukjizat tidak boleh dipelajari. Satu perkara luar biasa yang berlaku pada tangan orang yang mengaku jadi Nabi dengan izin Allah dan tidak boleh dipelajari. Manakala sihir ialah satu perkara yang luar biasa, yang lemah akal fikiran manusia memikirkan kejadiannya. Boleh berlaku pada sesiapa sahaja, dan boleh dipelajari, mudah nak dipelajari. Tapi bagi kita orang Islam, maka dilarang. Kalau zaman-zaman dulu, di antaranya sihir itu kadang-kadang dipintal rambut. Rambut tu disimpan, dipintal, ditarik. Kadang-kadang bila ditarik itu, maka orang yang tuan yang disihir tadi akan sakit kepala dan sebagainya. Kadang-kadang dicerut tali itu sehingga yang nak bernapas tu tak boleh bernapas, susah nak bernapas. Itu amalan-amalan yang dilarang dalam Islam. Amalan-amalan sihir itu dilarang dalam Islam. Maka dia mengatakan bahawa Nabi Sulaiman, tapi hal Nabi Sulaiman yang mengamalkan sihir, wahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Kemudian kerana mereka mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon, sedangkan mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatkan dengan berkata, sungguhnya kami ini adalah hanya cubaan untuk menguji imanmu tadi. Sebab itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang yang mempelajari dari mereka berdua akan ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang lelaki dengan isterinya. Ada juga amalan-amalan sihir zaman-zaman dahulu dan sampailah zaman hari ini memporak-perandakan rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga sudah bahagia lama, tapi dengan perbuatan-perbuatan sihir itu membawa rumah tangga itu bercerai-berai, berpisah antara satu sama lain. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat. Walau bagaimanapun kita kena faham bahawa segala sihir itu dia tak boleh memberi mudarat melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita kena faham sebegitu. Jadi kita berlindung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah, dan sebenarnya mereka mempelajari kerana hanya membahayakan mereka, yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ilmu sihir ini tidak akan memberi manfaat, malah membahayakan kita besok. Dan dia demi sesungguhnya mereka yang di kaum Yahudi telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat sebahagian yang baik di akhirat kelak. Siapa yang mengamalkan sihir, maka dia tidak akan mendapat kebaikan pada hari akhirat besok. Jadi kita usaha Islam ni jangan mempelajari, apatah lagi jangan kita mengamalkan ilmu sihir ini. Kadang-kadang ada juga orang yang nak belajar dengan tujuan nak memisahkan perkahwinan, sesuatu perkahwinan, ataupun nak uji orang hubungan supaya orang yang dibuat tu menderita kesakitan dan sebagainya tadi. Ada yang saya katakan tadi kan setengahnya diikat, disimpul rambut tadi diikat. Bila diikat tu ditarik tadi, maka yang tuan ke sana tu akan sakit kepala. Ada kadang-kadang dia ambil patung tu dibakar, dicocok jarum pada patung tadi. Dicocok, bila cocok pada jarum tu, maka orang yang di sana tu akan merasai kesakitan dan sebagainya. Ini adalah amalan-amalan yang Islam larang, termasuk dalam bahagian antara dosa-dosa besar. Jadi kita jangan belajar. Orang dulu yang dah belajar tu ada yang letak apa macam orang masuk ke susuk dan sebagainya. Itu antara perkara yang tak payahlah kita amalkan. Jaga-jaga. Dan kalaulah sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik. Keterangan sebab turun ayat 102, berkata Muhammad bin Ishaq, bahagian daripada peneliti Yahudi telah berkata, adakah kamu tidak hairan akan Muhammad mengaku sesungguhnya Sulaiman itu adalah seorang Nabi? Demi Allah, tidaklah ada apa yang Sulaiman itu kecuali ahli sihir. Maka turunlah ayat wa ma kafara Sulaiman, dan turunlah ayat itu yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman itu mengamalkan sihir. Tak, Nabi Sulaiman bukan mengamalkan sihir. At-Tabari menyatakan sihir. Sahar bin Jawshib telah berkata, orang Yahudi berkata, perhatikanlah Muhammad yang telah mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, mengatakan Sulaiman bersama para nabi Allah dari bukan ahli sihir, sedangkan ia menunggang angin. Maka turunlah ayat wattaba'u ma tatlu syayatin yang kita bacakan tadi, berkaitan dengan Sulaiman, bukan dia mengamalkan sihir. Hubungan ayat yang sebelumnya, setelah orang Yahudi dan peneliti-peneliti dan ulama-nya turun, ulama-ulama Taurat mereka menolak sebahagian isi kitab Taurat yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berusaha membuat kerja yang memisungkan agama. Setelah mereka cuba untuk, dia kata, mengubah kitab Taurat, lepas tu mereka buat pula perkara untuk memesongkan agama. Di antaranya perbuatan ini adalah berpunca daripada syaitan, daripada golongan manusia dan jin. Mereka menisbahkan perbuatan sihir, silap mata dan jampi serapah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka kata pula Nabi Sulaiman ini mengamalkan sihir. Itu antara cara-cara golongan Yahudi tadi. Orang Yahudi telah mengabaikan kitab Allah, dan sesungguhnya daripada ulama mereka juga telah membuat sedemikian, sebagaimana mengamalkan, sebahagiannya mengamalkan sihir dan jampi mentera, seperti mana di zaman pemerintahan Nabi Sulaiman, kerana syaitan telah mencuri pendengaran dari langit dan dicampurkan dengan kedustaan. Kemudian mereka menyampaikan kepada pomoh-pomoh ataupun pawang-pawang, lalu diajarkan kepada manusia dengan mengatakan inilah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi mereka dah ubah, mereka dah pilih.
dan tahta kerajaan Sulaiman ditegakkan berdasarkan kepada ilmu itu, kata dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab apa yang mereka katakan itu dengan menyatakan bahawa Sulaiman tidak melakukan yang demikian itu dan tidak beramal dengan amalan sihir. Biasanya kalau yang jenis sihir ni tuan dia kejap sekap dia suka beludah, kejap-kejap dia beludah, kejap-kejap dia beludah. Itu amalan ahli sihir itu tadi. Jadi Sulaiman tak begitu, tapi mereka memfitnah. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman itu mengamalkan ilmu sihir itu sendiri. Allah SWT telah menjawab apa yang mereka katakan itu dengan menyatakan bahawa Sulaiman tidak melakukan yang demikian itu dan tidak beramal dengan sihir. Akan tetapi syaitan yang kufur mengikuti amalan sihir, menghimpunkan serta mengajarkannya kepada manusia dengan tujuan mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan memperdayakan manusia, dengan tujuan mereka nak menyelewengkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara tujuan dia, dihimpunkan itu dengan amalan-amalan itu. Apa yang dihubungkan kepada Sulaiman adalah dusta dan tujuan untuk mengingkari kenabian dia. Sebenarnya kita tahu bahawa Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman ini kehebatan, mukjizat Nabi Sulaiman. Dia tidak ada mengamalkan sihir, dan cuma Allah bagi dia kelebihan. Nabi Sulaiman tu dia boleh perintah jin dan dia boleh perintah manusia. Kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dia tidak mengamalkan sihir itu sendiri. Maka dia kata mengingkari kenabian. Mereka juga mengajarkan manusia apa yang diturunkan ke atas dua malaikat di negeri Babylon, iaitu Harut dan Marut. Yang mana sebenarnya kedua-dua adalah dua orang manusia soleh yang diumpamakan seperti dua orang malaikat kerana kesolehan dia. Dua orang ni orang baik, kerana kebaikan dia, maka dua manusia yang diumpamakan seperti malaikat itu mengajar manusia sihir yang banyak cabang-cabangnya, yang ganjil di zaman tersebut, supaya mereka dapat membezakan antara sihir dan mukjizat. Tujuan dia supaya dapat beza, ini sihir, ini mukjizat. Sihir ni biasa dia tak kekal lama, kan? Kalau mukjizat ni dia tak boleh dipelajari. Tetapi dia kata secara yang baik, cabang-cabang yang ganjil di zaman tersebut, supaya mereka dapat membezakan antara sihir dengan mukjizat. Ini juga dimudahkan untuk diketahui bahawa orang yang mendakwa kenabian adalah tukang-tukang sihir, bukan Nabi sebenarnya, kata dia. Orang yang mendakwa kenabian adalah tukang-tukang, supaya dia anggap sebegitu. Kedua orang saleh tersebut telah mempelajari ilmu sihir itu melalui ilham, bukan melalui guru. Itulah yang dimaksudkan dengan lafaz azal. Di dalam pengajaran tersebut, mereka telah diberikan peringatan supaya tidak diajarkan seorang pun dari manusia, melainkan dikatakan kepadanya sesungguhnya kami ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diajarkan kepada manusia. Maka jangan diamalkan sihir dan mempercayai kesannya, kerana ia boleh menyebabkan diri menjadi kafir. Siapa yang percaya sihir ini boleh mendatangkan kesan begini dan begini, maka dia boleh menjadi kafir, rosak akidah dia tadi. Berlaku begitu, kesemuanya adalah dengan kehendak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak izin, maka tidak akan berlaku sesuatu benda tadi. Dan ada pun juga mempelajari dengan tujuan untuk mempelajarinya sahaja tanpa mempercayai hakikatnya dan tidak mempercayai kesannya serta tidak mengamalkannya, maka tidaklah memudaratkan. Peringatan ini dikeluarkan oleh kedua orang soleh itu adalah semata-mata untuk melihara etikat manusia. Belajar tapi dia tak beramal, dia tak buat pun benda-benda yang begitu, dan dia tak yakin benda begitu, maka dia tidak merosakkan akidah itu tadi. Maka manusia telah mempelajari daripada kedua ilmu sihir itu yang boleh memisahkan antara seorang dengan isterinya, ataupun ilmu sihir yang ada
penipuan seperti tipu elah atau meniupkan pada simpulan benang-benang atau tali dan sebagainya dari cara yang boleh memecah belahkan dan sebagainya. Itu yang saya sebut tadi. Ada yang berupa pintalan-pintalan tali, ada pintalan rambut dan sebagainya yang dibuat pada zaman-zaman dahulu kala tadi. Kemudian ilmu sihir ini pada hakikatnya tidak dapat memberikan kesan berdasarkan kepada tabiat dan kekuatan yang ada padanya. Pada biasanya dia tak boleh beri kesan. Ia tidak dapat menyebabkan kemudaratan melainkan dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham sebegitu. Kita kena faham sebegitu. Orang Islam kita kena pegang bahawa sihir itu dia tidak boleh mendatangkan kesan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak. Kalau kita anggap benda itu boleh memberi kesan, maka boleh berbahaya kepada akidah kita itu sendiri. Ia hanyalah merupakan sebab yang zahir sahaja. Jika seorang manusia ditimpa kemudaratan disebabkan amalan tukang sihir itu, maka adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham sebegitu. Apa pun berlaku atas seseorang tu kalau disihir, bukan sihir tu yang menyebabkan seseorang itu sakit, begini, mati dan sebagainya, bukan. Tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Kalau tidak, kalau kita anggap sihir itu boleh membahayakan begini, maka rosaklah akidah kita itu tadi. Okey. Disebabkan amalan tukang sihir itu adalah ia dengan izin, tiadalah sihir pada ketika itu melainkan salah satu cara dan sebab kadang-kala berkait rapat dengan musabab ataupun natijah sesuatu perkara. Jika dikehendaki Allah, dialah yang mengadakan sebab musabab ketika berlakunya sebab-sebab tersebut. Jadi kita kena berkeyakinan begitu. Jadi amalan sihir itu dalam Islam kita dilarang. Belajar benda-benda yang untuk merosakkan orang lain, kan? Tapi dalam masa yang pertama, kita orang Islam kena yakin bahawa sesuatu itu tak boleh mendatangkan kesan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku. Kata Hasan Basri, sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala mencegahkan, tiadalah ada ia dapat memudaratkan oleh sihir. Di antara kali saya katakan hari ini lepas, kita banyak membaca ayatul kursi, kita banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, supaya kita ni tidak diganggu dengan perkara-perkara sihir. Di antaranya kita banyak membacakan 3 kul huwallahu, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas, di antaranya. Dan sesiapa yang dikehendaki dibiarkan antaranya, dia sesiapa yang dikehendaki dibiarkannya antaranya dengan sihir, lalu dia mendapat mudarat, kemudian demi Allah sesungguhnya orang-orang Yahudi mengetahui bahawa sesiapa yang meninggalkan kitab Allah, mengabaikan dasar agama dan hukum syariat yang boleh memberikan kebahagiaan di dunia di akhirat, lalu ditukarkan dengan kitab-kitab sihir, tiadalah baginya apa yang di akhirat kecuali mendapat azab yang pedih, kerana ia telah menyalahi hukum Taurat yang melarang mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu sihir tadi. Dia beranggapan jadi meninggalkan kitab, mengabaikan dasar agama dan hukum. Siapa yang meninggalkan dasar agama yang saya sebut kepada tuan-tuan, kata Ibnu Mas'ud, bila manusia ni baca Al-Quran, dia kata dia tak akan tinggalkan walaupun satu huruf daripada huruf Al-Quran. Semua dia akan baca. Tapi biasanya yang ditinggalkan ialah pengajaran. Dia tidak melaksanakan apa yang dituntut dalam Al-Quran itu sendiri. Itu antara perangai golongan-golongan Yahudi, Nasrani antaranya. Jadi kita tak jadi begitu. Kalau siapa yang tidak amal, maka tak ada kebahagiaan pada dia pada hari akhirat. Mendapat azab yang pedih kerana telah menyalahi hukum Taurat yang melarang mempelajari ilmu sihir. Kitab Taurat juga telah menyatakan
azab yang akan diterima oleh orang yang mengikuti jalan jin dan syaitan, serta bomoh-bomoh dan pawang-pawang bersama-sama dengan penyembah-penyembah berhala. Golongan-golongan yang akan mendapat azab pada hari akhirat nanti. Dia sambung sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Apa yang mereka lakukan dengan menggantikan sihir di tempat Taurat, dan sangat keji sekali mereka adalah orang yang bodoh yang sengaja tidak mengetahui haramnya ilmu sihir itu kerana mereka tidak beramal dengan ilmu yang betul, hanya memadai dengan ilmu yang samar dan tidak memberikan kesan dalam jiwa. Kalaulah orang Yahudi itu benar beriman dengan Taurat yang di dalamnya terdapat berita baik tentang kedatangan Nabi akhir zaman, beriman dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran, meninggalkan kitab-kitab sihir dan jampi mentera, serta kembali bertakwa kepada Allah dengan melihara segala perintahnya dan menjauhi segala larangan, nescaya mereka berhak mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya orang Yahudi ini dia meninggalkan ajaran-ajaran yang tak betul. Amalan-amalan sihir itu mereka tinggalkan. Tapi mereka balik berpegang kepada kitab Allah, Al-Quran itu sendiri. Nescaya mereka akan dapat yang baik-baik. Tapi sayangnya yang Allah Ta'ala larang itulah biasanya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini tadi. Di antaranya amalan-amalan sihir itu sendiri. Jadi kita ni pun tuan-tuan, kalau boleh ajaran-ajaran Quran itu kita kena ambil. Yang Allah Ta'ala larang, maka kita kena tinggalkan. Nescaya mereka berhak mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah sebagai ganjaran amalan soleh mereka. Ini adalah lebih baik bagi mereka. Tapi mereka berdegil. Apa yang biasanya Allah Ta'ala larang, itulah biasanya yang mereka ambil. Yang Allah Ta'ala suruh, biasanya mereka tinggalkan. Akan tetapi mereka sebenarnya tidak mempunyai ilmu sebenarnya, kecuali hanya berdasarkan kepada prasangka dan ikutan sahaja. Ini kerana jika mereka mempunyai ilmu yang betul, nescaya akan nampak hasilnya pada amalan mereka. Sebenarnya mereka tak memahami. Pasti juga mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Sepatutnya mereka percaya seperti mana mereka percaya kepada Nabi Musa, mereka percaya kepada Nabi Isa, maka mereka kena percaya juga kepada Nabi Muhammad. Sepatutnya. Tapi kerana kejahilan dia, kedengkian dia, hasad dia, mereka tidak mahu mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mahu mempercayai kitab Al-Quran. Mereka nak percaya kitab Taurat, tapi kitab Al-Quran mereka tak nak percaya. Ini jadi masalah dia tadi. Maka di akhirat mereka mendapat azab-azab yang pedih tadi. Hukuman, hukum mempelajari ilmu sihir berdasarkan kitab tafsir mudari Al-Quran. Mempelajari ilmu sihir tidak dah dilarang. Apa yang menjadi larangan ialah beramal dengan amalan ilmu sihir tadi. Belajar tak masalah. Beramal tu yang tak boleh dengan amalan tu tadi. Pernah dikatakan kepada Umar Al-Khattab, si Fulan tidak mengetahui kejahatan. Jawab Umar, dia patut jatuh dalam kejahatan. Ini Ibnu Katsir berkata, ahli penyelidik telah bersetuju menyatakan bahawa mengetahui sihir itu tidak ada buruknya dan tidak ada larangnya. Orang-orang Islam telah bersepakat bahawa apa yang dilarang dilakukan oleh Allah Ta'ala, seperti menurunkan belalang, kutu, katak, membelah lautan, menukar tongkat menjadi ular, menghidupkan orang yang telah mati dan sebagainya. Bukanlah ilmu sihir tetapi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu sihir. Itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamalkan tu yang tak boleh. Mengamalkan sihir tu tak boleh. Yang digerahkan kepada para anbiya, semua perkara ini tidak dapat dilakukan oleh tukang sihir. Inilah yang membezakan antara mukjizat dengan sihir. Itu beza antara mukjizat dengan sihir. Sihir siapa-siapa boleh belajar. Senang nak amal, nak buat dia. Siapa-siapa.
Tapi kita ni tuan-tuan, jangan beramal dengan amalan ilmu sihir itu tadi. Beramal dengan amalan itulah boleh membawa kepada rosaknya iman kita itu tadi tuan-tuan. Apatah lagi bila kita yakin bahawa sihir itu boleh mendatangkan kesan begini dan begini. Lagilah rosak akidah kita. Yang boleh melakukan itu kesemuanya adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab itu ada orang yang kena dan ada orang yang tak kena sihir ini tadi tuan-tuan. Mukjizat para anbiya adalah kebanyakan tabiat batinnya seperti zahirnya. Setiap kali diamati akan menambah celik hati pada kebenarannya, walaupun segala makhluk cuba menirunya. Mereka yang menentang nescaya akan bertambah lemah dan tidak dapat melawannya. Itu mukjizat. Kita lagi fikir melemahkan akal fikiran manusia. Adapun keganjilan yang dilakukan oleh tukang sihir adalah sejenis tipu helah dan seni yang halus yang tidak ada sebarang kebenaran. Ia juga dapat diketahui melalui renungan mata dan kajian. Sesiapa sahaja yang berupaya mempelajarinya dan melakukannya, malah sihir yang sama juga dilakukan oleh tukang sihir yang lain. Adapun mukjizat Allah tidak akan ada siapa dibenarkan untuk menirunya dan mencabarnya. Tak boleh siapa pun nak cabar. Itu kehebatan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. 2. Kesahihan dan kebenaran sihir. Manusia berselisih pendapat dalam menyatakan yang demikian. Segolongan besar ulama berpendapat bahawa sihir itu ada kebenarannya. Allah menjadikan daripada sihir apa yang dikehendakinya, dan jiwa manusia dengan sebabnya memberikan kesan kepada sesuatu unsur sama ada tanpa pembantu atau melakukan bantuan, memerlukan bantuan beberapa perkara seperti cakrawala di angkasa. Mereka berpendapat bahawa jiwa yang mengamalkan sihir itu adalah ada 3 tingkatan. Satu jiwa yang dapat memberikan kesan dengan kemahiran yang tinggi sahaja tanpa menggunakan alat bantuan. 2. Dengan bantuan tabiat alam pelik ataupun anasir-anasir lain seperti air, udara, tanah dan api, atau dengan menggunakan nilai anggota seperti huruf huruf hijai. Itu adalah nilai angka yang tertentu. Ada yang menggunakan segitu huruf-huruf itu tadi. 3. Memberikan kesan pada kekuatan khayalan, iaitu seorang itu menggunakan kekuatan khayalannya lalu dilontarkan dalam khayalannya itu berbagai khayalan gambaran-gambaran, lalu diturunkan khayalan itu kepada dia yang melihatnya dengan kekuatan jiwa, dengan memberikan kesan sehingga orang melihat nampak seolah-olah ada sesuatu sedangkan sebenarnya tidak ada apa-apa pun tadi. Kadang-kadang berbentuk hayalan. Kita nampak sesuatu itu, kita nampak benda itu begitu, sebenarnya tak benda begitu. Kalau zaman Nabi Musa, tongkat bagaimana mereka cempakkan ular-ular, kan? Tali-tali itu disimpul, dicempak menjadi ular. Jadi sebagai hayalan-hayalan kita nampak macam dia ular, disilarkan mata kita dan sebagainya. Ada yang bentuk sebegitu. Jadi macam-macam bentuk. Tingkatan ini dia kata dapat dicapai melalui latihan dan bertawajuh, menumpukan seluruh perhatian kepada alam pelik cakrawala, alam-alam yang tinggi dan syaitan dengan berbagai pemujaan dan penyembahan tadi. Boleh dicapai dengan belajar buat kajian, kemahiran itu akan dapat. Ingat dulu David Copperfield, dia masuk dalam tembok Cina tu kan. Dia tembus kat situ. Dalam bentuk-bentuk hayalan dan sebagainya tadi.
boleh dipelajari. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau tanya kita baik, kita tak payah belajar lah. Tidak ada munafaatnya. Silap-silap raya akan menyebabkan akidah kita ni rosak. Dengan adanya kelebihan itu, kita berhasad dengki dengan sesama manusia itu tadi. Dengan pemujaan dan penyembahan itu berarti satu tawajuh dan sujud yang lain kepada Allah, bertawajuh kepada lain daripada Allah adalah kafir. Oleh yang demikian, sihir adalah satu kekufuran. Jangan belajar, tak payah kita nak belajar benda-benda itu. Golongan Mu'tazilah dan sebahagian ahli sunnah berpendapat bahawa sihir itu tidak ada kebenaran. Ia hanyalah satu tipu daya, pembohongan dan khayalan semata-mata. Kalau golongan Mu'tazilah dan sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah pula kata bahawa sihir itu tidak ada kebenaran. Dia adalah tipu-tipuan, disilapkan mata kita dan sebagainya. Dia berkata ia hanyalah satu tipu daya. Kita nampak, saya ingat dulu masa saya duduk di Kuala Lumpur dulu, orang letakkan satu mainan tu, dia serupkan benda tu. Semua orang nampak benda tu ada dekat bawah tadi. Bila dia pusing-pusing tak ada, angkat tu tak ada duit. Itu antara amalan bentuk-bentuk sihir, menggelapkan mata orang, mengelirukan mata orang dan sebagainya. Amalan-amalan sebegitu. Jadi kita, kalau tanya pandangan saya, tak payahlah kita mempelajari benda-benda yang sebegitu, kan? Pengajaran sihir asalnya adalah perbuatan menipu dengan menggunakan helah dan tahyul. Tukang sihir akan melakukan perkara yang dihayalkan oleh orang yang disihirnya. Keadaan ini sama seperti orang yang melihat bayangan dengan daripada jauh ketika di hari yang panas terik, seolah-olah terlihat bayangan air. Nampak bayangan kita? Bila kita berdiri dekat atas tanah, maka kita akan nampak macam air bergelombang. Hayal kita kata air tu macam air bergelombang tadi. Tapi bila kita sampai, rupanya air itu tak ada. Dia buat umpama sebegitu. Hayalan kita hayal jadi benda begitu. Maka begitu juga orang yang menaiki kapal yang berjalan dengan laju, dihayalkan bahawa pokok-pokok dan tukang dan gunung-gunung turut juga dia kata pokok-pokok dan gunung-gunung turut juga berjalan. Bila kita naik kereta, kita nampak kereta tu berjalan laju kan, kita nampak pokok tu pun berjalan. Proses itu pemikiran kita. Kita nampak macam pokok tu juga berjalan. Kan? Itu hayal dia orang kata otak kita ni, penglihatan kita ni dia jadi sebegitu tuan-tuan. Jadi dihayalkan sebegitu. Dengan laju dihayalkan bahawa pokok-pokok dan gunung-gunung turut sama berjalan juga. Kita nampak pokok tu pun berjalan juga macam bila kita naik kereta yang laju. Itu dia kata. Dan yang ketiga, sebutan sihir dalam Al-Quran terdapat di banyak tempat, terutamanya dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sihir juga disifatkan sebagai penipuan dan khayalan kepada mata, sehingga dilihat oleh mata kasar, sedangkan ia sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tak ada sebenarnya. 3. Sihir itu sama ada suatu helah atau tipu daya, berlaku dengan kepantasan tangan dan jampi mentera, ataupun satu perbuatan yang berdasarkan ilmu halus yang hanya diketahui oleh sebahagian daripada manusia. Itu antara perkara-perkara berkaitan dengan sihir itu tadi. Ada lagi tak amalan-amalan sihir hari ini? Ada lagi tak tuan-tuan? Jawabnya ada. Jawabnya ada tuan-tuan. Tapi bagi kita orang yang beriman, kena yakin bahawa segala sesuatu itu berlaku dalam kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. 3. Sihir itu sama ada elah atau tipu daya berlaku dengan kepantasan tangan dan jampi mentera, ataupun suatu perbuatan yang berdasarkan ilmu halus yang hanya diketahui oleh sebahagian manusia sahaja.
kesimpulan daripada ayat yang telah kita baca, sebagai rumusan, sesungguhnya tukang sihir tidak mempunyai kuasa ke atas sesuatu pun, terutama pada perkara yang berlawanan dengan adat. Okey? Dia tidak boleh buat apa-apa pun. Dia tidak boleh mendatangkan sesuatu kesan. Siapa yang menganggap dia boleh mendatangkan kesan, maka boleh timbul syirik kepada dia, rosak akidah dia tadi. Jadi kita ni tuan-tuan, kita yakin kekuasaan Allah. Kalau Allah selamatkan kita, tak ada sesiapa pun yang boleh memudaratkan kita itu tadi. Sesungguhnya sihir itu bergantung kepada tipu helah, hayalan dan pendustaan. Tukang sihir adalah perompak-perompak yang mengawat harta manusia, dan mereka itu sentiasa berada dalam kekufuran dan kefakiran. Kalau sekiranya mereka benar-benar berkuasa ke atas apa yang mereka dakwakan, nescaya mereka telah menjadikan diri mereka kaya-raya. Kalau sihir itu boleh buat begitu, tentulah mereka ni boleh jadi kaya-raya. Menunjukkan bahawa mereka tak boleh buat tadi itu. Dan dapat menciptakan keagungan dengan menurunkan tahta raja dan berkuasa atas negara. Kalau dia ada kekuasaan dia tadi, tentulah dia boleh jadi pegang jawatan tinggi dan sebagainya, tentulah. Tapi dia pun kadang-kadang tak kaya. Dia pun kadang-kadang bila sampai masa mati, maka dia mati. Cuma hasad, sifat bengki dia itu tadi. Menciptakan keagungan dengan menurunkan tahta raja dan berkuasa ke atas negara. Senang orang jumpa dengan ahli sihir, dapat tahta, dapat kedudukan dan sebagainya. Di situ menunjukkan bahawa sihir tidak boleh mendatangkan kesan kepada manusia dan tidak memerlukan kepada apa yang ada di tangan manusia. Kalau dia boleh berkuasa kuat tadi sihir, tentulah dia tak perlukan bantuan daripada manusia. Jadi kita hujah di situ tuan-tuan. Di antara amalan-amalan yang dilarang dalam ayat ini, iaitu amalan sihir itu sendiri. InsyaAllah kita berhenti sampai situ. Kita menyambung kembali nanti pada lain masa, lain ketika insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari esok kuliah di masjid, baik Masjid Jami' Kesongkat, digantikan Ustaz Nur Effendi. Ustaz Farudin tidak dapat hadir pada hari esok, jadi digantikan dengan Ustaz Nur Effendi. Ada pengumuman insyaAllah. Ustaz Farudin digantikan dengan Ustaz Nur Effendi insyaAllah. Dan insyaAllah kita menyambung kitab kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah masuk kepada nama-nama Allah. Ada nama yang pertama kita dah habis, iaitu nama Allah. Kemudian kita pergi kepada nama yang kedua, iaitu nama yang kedua Ar-Rahman, dan nama yang ketiga Ar-Rahim. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dah tahu mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sekarang melalui kitab ini kita belajar mengenal Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang kedua Ar-Rahman dan nama yang ketiga Ar-Rahim pada muka surat 37. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dua makna daripada perkataan Rahman Ar-Rahim ini
maknanya pemurah dengan mengurniakan perlindungan kepada hamba-hambanya. Allah mengurniakan perlindungan kepada hambanya. Dan dia kata melimpahkan kurniaan kepada yang berhajat. Melimpahkan kurniaan siapa yang berhajat, maka Allah Ta'ala tunaikan permintaannya. Dialah yang berkuasa menunaikan apa yang dikehendaki oleh manusia. Lain daripadanya tak ada. Dalam satu ayat Allah kata barang siapa yang berdoa kepada selain daripada Allah, dia berdoa kepada selain daripada Allah, dia meminta kepada sesuatu selain daripada Allah, sama seibarat mana dia menadah air dalam keadaan tangan dia ni terbuka. Dia tadah air dalam keadaan tangan dia terbuka, ataupun dia cedok air dalam keadaan tangan dia terbuka, maka dia bawa nak masuk mulut, maka air itu tak ada. Maka siapa yang meminta kepada yang lain? Jadi yang boleh memperkenankan permintaan kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, tuan-tuan. Dua makna yang perkataan, makna daripada perkataan Ar-Rahman, yang makna Ar-Rahman itu bermakna pemurah dengan memurniakan perlindungan kepada manusia dan melimpahkan kurniaan itu kepada yang berhajat di kalangan hamba-hambanya. Dan Ar-Rahim dengan makna penyayang. Dia pemurah, dia penyayang. Yakinlah bahawa Allah ini kasih sayang dia, tuan-tuan. Dia memberi kebaikan kepada kita manusia ni tadi, tuan-tuan. Dia beri kebaikan kepada kita manusia ni, tak putus-putus. Kita bangun sahaja pagi, kita celik sahaja mata, tak ada orang minta udara. Tak ada orang minta penglihatan, tapi Allah bagi kita bangun pagi, kita boleh melihat. Telinga kita ni boleh mendengar, mulut kita ni boleh bercakap, akal kita ni boleh berfikir. Walaupun kita tak minta kepada Allah, bagaimana sifat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu tadi. Kalau kita nak berfikir sekejap, kalau kita nak berfikir dengan mengumpamakan, dia kata mengampunkan dan pada akhirnya, baik dengan kurniaannya, dengan memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, atau Ar-Rahman itu bermaksud memberi apabila diminta. Ada benda yang kita minta Allah bagi, dan ada benda yang kita tak minta Allah dah bagi. Kan? Dengan manusia ni, tuan-tuan, kita kena minta tu. Dengan manusia baut itu pun belum tentu bagi. Tetapi dengan Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan perhati, ada benda yang kita minta Allah Ta'ala bagi, dan ada benda yang kita tak minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Contohnya tadi saya kata, Allah bagi kepada kita kesihatan yang berpanjangan. Allah bagi kita nyawa, kita boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari. Tak minta. Bangun-bangun pagi dah siap, mata tu buka boleh tengok, telinga tu boleh mendengar. Punya baik ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, kan? Iaitu dengan sebenar memberi nikmat kepada hambanya, atau Ar-Rahman itu bermaksud memberi apabila diminta. Dan Ar-Rahim itu pula dia kata ialah apabila tidak diminta berkatalah ia. Di sisinya kebaikan ulama Ar-Rahman itu lebih berbilang-bilang, lebih nyata daripada Ar-Rahim. Oleh itu disebut dalam doa, ya Rahmanul dunia wa rahimtul akhirah. Wahai Tuhan yang pemurah di dunia dan penyayang di akhirat tadi. Di mana rahmatnya di dunia meliputi terhadap orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang kafir. Rahmatnya di dunia, orang kafir diberi rezeki, orang yang Islam pun diberi rezeki, yang menentang dia diberi rezeki, yang taat kepadanya pun diberi rezeki. Itu Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim itu besok hanya untuk orang Islam sahaja. Di akhirat orang kafir tidak akan dapat memasuki syurga Allah. Itu kena faham begitu. Terhadap iman dan kafir dan saleh dan saleh, saleh dan saleh,
dengan menganiakan rezeki kesihatan dan diselamatkan daripada penyakit dan bencana. Adapun rahmatnya di akhirat khusus hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Adapun di akhirat, orang kafir ni tuan-tuan, dia mati, dia masuk neraka. Dekat dunia, orang yang sembah Allah, Allah bagi dia rezeki. Orang yang tak sembah Allah pun Allah bagi rezeki. Betul? Orang yang sembah Allah diberi kesihatan, orang yang tak sembah Allah pun diberi juga kesihatan. Itu dia kata Ar-Rahman. Ar-Rahim pula besok di akhirat untuk orang Islam saja. Orang kafir tak ada. Sehingga Allah kata mustahilnya orang kafir itu dapat masuk syurga Allah, sehinggalah unta-unta masuk ke dalam lubang jarum jahit. Jadi orang kafir dekat akhirat dia tak ada. Dia tak ada kebaikan. Dia tidak ada kebaikan. Dia akan mendapat azab-azab. Kita di dunia dapat Ar-Rahman, di akhirat besok insya-Allah dapat juga di akhirat juga tuan-tuan. Dunia ni kita dapat. Macam saya kata tadi, kalau kita nak kira wa in ta'udu nikmatallahi la tahsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat aku atas kamu ni, kata Allah, kamu tak akan dapat hitung. Dan kalau tuan-tuan perhati, tuan-tuan ingat, saya katakan kemarin, titah perintah Allah ni dia tak banyak tuan-tuan, dan dia tak berubah. Kenapa saya kata begitu? Ketika usia kita dulu umur mungkin 10 tahun, kita semayang padu subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Sekarang ni umur kita 40 pun kita semayang subuh pun 2 rakaat. Besok umur kita 60 pun kita semayang subuh tetap 2 rakaat. Tak ada bertambah lagi. Puasa sebulan Ramadan, zaman kita kecil-kecil dulu sebulan Ramadan. Kita muda pun puasa sebulan Ramadan, sampai kita tua besok nak mati pun puasa sebulan juga Ramadan. Nampak tak? Zakat dulu zaman kita kecil 1/40 atau 2.5%. Sekarang ni 2.5%, sampai kita nak mati besok pun 2.5% juga kan, dia tidak bertambah. Haji tetap seumur hidup hanya sekali je yang wajib. Yang nazar tu dah cerita, yang wajib sekali je. Maknanya dia tak bertambah. Perintah Allah Ta'ala ni kalau tuan-tuan tengok, yang sembahyang manusia kena buat, hari-hari yang kena manusia buat ni sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Haji seumur hidup sekali. Dan kalau kita tengok, mana ada perintah-perintah baru? Adakah perintah-perintah baru tuan-tuan? Hari ni buat ni, hari ni kena ni, hari ni kena buat ni, hari ni kena ni dan sebagainya. Tak ada jawabnya. Itu kehebatannya. Maknanya Allah ni pengasih dan penyayang. Kita perasan macam berat. Kita perasan macam perintah berat. Contohnya tuan-tuan, ibadat yang dekat kita nak buat ini, ibadat korban. Sama ada tuan-tuan suka ke tak suka. Semalam ada yang bertanya saya, bak belih korban ni ustaz, bak sembelih korban ni, betul ke dalam kitab kata kalau kita tak ada binatang, tak mampu sangat kita boleh sembelih ayam? Saya kata dalam kitab fikih sunnah kata sunat dia menumpahkan darah. Antara amalan yang paling Allah Ta'ala suka pada hari raya korban ini ialah menyembelih korban. Cuma kalau di saat itu kita dah tak ada juga binatang, duit pun kita tak ada, binatang pun tak ada, dia punya Allah Ta'ala punya tuntutnya, sampai saat itu kalau kita hanya ada boleh beli ayam, sembelih ayam. Nak cerita betapa tuntutannya itu tadi. Dia tak pernah tukar tuan-tuan korban ni. Katalah kita sembelih kambing, tahun depan kita kena sembelih gajah, tak ada. Dia tetap binatang-binatang itulah yang menjadi binatang-binatang korban. Subhanallah, kalau kita melihat akan segala kita perintah Allah Subhanahu Taala tadi. Dia kata, wahai orang yang pemurah, Tuhan yang pemurah, dunia dan penyayang di akhirat. Penyayang, pemurah ni di dunia, penyayang besok di akhirat. Hanya untuk orang yang beriman sahaja. Di mana rahmatnya di dunia meliputi terhadap orang yang beriman dan kepada orang yang kafir dan orang yang soleh
atau soleh dengan mengurniakan ataupun orang yang soleh. Dekat dunia Ar-Rahman tadi tuan-tuan, dia kata pemurah di dunia tapi penyayang di akhirat. Pemurah di dunia ni orang sembah dia dapat nikmat, tak sembah dia pun dapat nikmat. Orang yang ikut perintah diberi nikmat, yang melanggar perintah pun diberi nikmat. Tapi penyayang dikata dalam kitab ni hanyalah dikurniakan di akhirat nanti. Diselamatkan dari penyakit dan sebagainya. Adapun rahmatnya di akhirat khusus kepada orang yang beriman. Disebut dalam asar bahawa Nabi Isa alaihi salam pernah bersabda bahawa Ar-Rahman itu Rahman di dunia dan di akhirat, dan Ar-Rahim itu Rahim di akhirat. Ar-Rahman juga merupakan nama yang tidak dinamakan kepada yang lain daripada Allah di masa Islam ataupun jahiliah. Tidak dinamakan kepada nama-nama lain. Sama ada pada masa kini ataupun jahiliah. Firman Allah Ta'ala, Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah yang maha penyayang, yaitu Ar-Rahman, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami semua bertawakal. Dan firman Allah lagi, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi apa beza antara Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ar-Rahman kita faham Allah ni bersifat pemurah kepada hamba-Nya yang taat atau tak taat, yang soleh atau tak soleh. Tetapi Ar-Rahim nanti ialah khas untuk orang-orang yang beriman sahaja pada hari akhirat tadi. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah nanti kita sambung kepada nama Allah yang keempat, iaitu Al-Malik, iaitu yang memiliki, yang maha mengurniakan seluruh alam, yang menguasai segala-galanya tuan. Jadi sampai situ kita berhenti tuan. InsyaAllah panjang usia kita menyambung pada lain masa, lain ketika insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.